Okay, Assalamualaikum. Boleh share dekat ni WhatsApp, kita bincang sama-sama. Hafiz ada Hafiz. Assalamualaikum. Hafiz ada? Abdul Mahfuz. Boleh share solution? Ustaz lagi tu tengah buat ada sikit. Ha? Sedang dalam proses. Okey. Tengah buat. Okey, Assalamualaikum. Saya dah dapat satu ya. Terima kasih. Siapa ni? Siapa tadi ya? Lupa lah. Hafiz Okey, Hafiz. Okey, jangan malu kita sama-sama belajar ya. Okey, Hafiz boleh dengar cakap saya? Boleh. Okey. Okey, Hafiz, semua orang buat BIM yang sama cuma berbeza sekarang adalah B ni kan, B kat atas ni, B flange ni ya, kena darab dengan dia punya birthday lah, D sama, and then L dia berubah dekat sini. Okey. Okey. So sekarang ni shear force ya. Okey. Okey, nampaknya daripada Hafiz baru buat dua ni ke? Hafiz baru buat ni Yang ni dah satu je tengah dah buat. Okey. Alright. Tak apa. Kalau saya tengok kan, saya tengok awak punya shear force diagram ni pun dah salah Hafiz. Okey Hafiz, ni salah ni Hafiz. Ni macam menunjukkan kan, kalau saya tengok you punya ni, macam ni adalah continuous beam yang panjang tau. Ni continuous beam yang panjang ni. Macam ada satu span, dua span, tiga, ada 4 span saya tengok ni. 3,5 span ni, macam 3,5 span. Ya. Okey. Begitu juga dengan momen ni lah. Momen ni pun silap ni ya. Momen ni tak apa.
Kalau kita lihat di sini ya, kita ada 2 support So moment dia ni bentuk dia kalau kita boleh tengok bentuk moment ni dia akan bentuk dia macam ni Oh sorry. Tak boleh lukis untuk sini. Kenapa tak boleh lukis Pelik lah. Tak apa, saya akan cut Saya akan cut ni. Sebelum ni saya boleh buat tak boleh pula. Oh, mungkin disebabkan ini ke. Okey. Edit copy, masukkan ke Flash Beam termasuknya di bawah sekali. Paste kat sini Okey, kalau kita lihat sini dia punya moment macam ni untuk dia. So berhenti macam tu Dia kalau cantilever dia memang macam ni. Okey. Cuma dekat sini ni kena analisis. Kita tak tahu maksimum dekat mana. Maybe bawah 150 ataupun dekat sini. Dia bergantung kepada shear force So maybe macam ni lah. Macam tu. Kita tak tahu maksimum ni. Maksimum ni kita nak kena cari. Ini pun nak kena cari. Ini pun nak kena cari sini ni. Ada 3 momen 1 momen, 2 momen, 3 momen yang perlu you dapat dan design tiap-tiap satu Okey, maksimum ni maybe kat tengah sini. Ini ikut kita punya shear force sebenarnya So macam saya tengok tadi shear force Hafiz tu macam mana? Kita boleh kata tu salah mesti shear force kena buat garisan macam ni. Biasanya kena lukis di bawah dia terus senang sikit kita nak semak. Okey, ni dia punya garisan Okey. Okey, dia mesti ke bawah sini 30 30 ni. Ya 30 turun ke bawah dan turun kalau macam ni naik atas. Dia akan turun ni terpulang kepada kita punya shear force maybe jadi kat sini ataupun mungkin ada ikut birthday orang dia akan turun nanti kalau tidak dia berhenti kat situ dia akan turun yang ada yang macam ni kalau macam ni okeylah senang sikit dia akan turun naik sini naik atas dan dia akan turun balik ni bentuknya so maknanya sekarang ni kalau bentuk shear force kita macam tu maknanya saya punya ni dah lain lah bentuk moment saya ni akan jadi dia maksimum di bawah titik sini kat sini titik sini so kita kena lukis macam ni melengkung sorry bentuk saya susah nak lukis kat sini so maknanya kat sini kita ada moment kat sini ni tak cantik ni lukis kena cantik Okey. Jadi momen ni ada 3 momen lah yang you nak kena design Salah satu momen ni mesti ada besar dia tak sama sebab ada point load. Sini tak ada point load, ni ada point load. Jadi ini mesti tinggi sikit compare dengan sebelah sini. Jadi salah lagi kat sini Ni lukis kena betul-betul lah So siapa yang sedang buat ni boleh semak lah
Moment kat sini maybe tinggi lagi ya. Sebab ada point load di situ. Okey. Macam tu. Jadi kita ada 3 moment kena buat design di sini. Okey, faham? Okey. Bentuk dia lebih kurang macam ni lah. Bergantung kepada birthday you all. Kalau birthday yang pendek lain, birthday yang panjang lain. Okey. Ada lagi yang ni, boleh kita share sini. Bagus kalau share, kita tahu salah kita di mana. Ada lagi tak? Ni Azham. Okey, kita buka Azham juga. Okey, saya tengok yang Azham punya. Okey. Kita tengok Azham punya. Okey, Azham punya. Okey, birthday dia kat situ. Okey, ni betul ni Azham betul ni dia punya. Okey, jadi kawan-kawan ni boleh tengok sini macam ni lah bentuk macam saya lukis tadi tu kan. Dia punya ni kat bawah. Bawah point load So di bawah point load. Jadi betul lah ni. Okay. So you ada 3 moment di sini kita nak design. Satu 151 dan satu lagi berapa ni 88 dengan 369 di sini. Okay, so kita design. Okay, okay, tidak dinyatakan di sini design sebelah mana ni kena nyatakan apa ni? Kena nyatakan di sini apa ni? Sorry, salah. Boleh pula saya tulis ni. Add text. Add text. Kena tulislah design apa ni? Design untuk apa ni? Design add span span apa? BC nyatakan Okay, so barulah di sini boleh ni. Oh, nampak ni. Flange moment you kena kira memang ikut step dia macam ni buat dulu MF. Okay, you kira MF, jadi MF you jauh lebih besar compare dengan moment U di sini. So neutral axis in the flange, betul ni. So lepas tu gunakan equation ini, senang. So you akan dapat imbalance. Sebab tadi sebenarnya siapa tadi lupa lah. Siapa punya ni? Saya ni pelupa. Tak dengar. Azam macam ni. Kalau you nak buat design bila you dah tahu dekat sini M daripada design tadi kurang daripada MF jadi
Tak payah buat ini ini step ni tak payah ya. Step ni omit step ni. Jadi so step yang ini omit ini ya. Omit step imbalance Okay. Sebab kita dah tahu moment kita di dalam flange. Jadi kita tak perlu kira imbalance yang ini ya. Boleh kira lah tapi buang masa kita kalau dalam exam nanti nak kena tengok ada macam-macam kenapa compression reinforcement required? Dia punya berapa tadi moment? Moment yang besar 369 kan? 369. So moment tu kurang daripada ini Jadi sebenarnya conclusionnya di sini ialah M sama dengan berapa tadi? 369 369 less than MF. So only require AS tension reinforcement saja. Then follow rectangular section procedure Okay, tentu aja. So merah ke? Okay. Oh sini nak kena merah. Okay. Okay ya. So kat sini yang bawah-bawah dia tak perlu Nak mana nak cari garis line tak jumpa pula saya line edit crop watermark tak apalah. So yang ini jangan buat Terus saja design So ini salah ni. Azam, saya nak tanya kenapa you dapat AS dash ni? Dia salah faham ke apa? Azam. Azam pergi toilet. Ini kan agaknya dia ni lah. Saya rasa dia kelang kabut ni sebab nak cepat-cepat buat Ini silap ni. Okay. Okay, siapa lagi yang dah buat? Fatimah dah buat dah siap dah. Dah doktor tengok dalam WhatsApp. Okay, terima kasih. Oh, dia pergi ke tandas. Fatimah, mana you punya? Saya tak nampak. Oh, ni Fatimah. Okay. Ya. Yang lain cuba ya kalau dah siap kita tengok kalau tidak rugi sebab apa? Kalau kita tak faham buat design ni nanti test pun tak boleh buat Okey, okey di Fatimah punya. Okey. Alright. Fatimah lain kali momen awak ni you lukis bawah sini Bawah daripada shear force. Okey doktor. So macam yang calculation ni buatlah ke kanan sini, sebelah kanan. Kalau you nak save paper lah kan. You buat bagi dua ke apa ke kan. So diagram sebelah kiri, calculation sebelah kanan. Okay, so you dapat moment berapa ni? 356 356 ke 556 ni? Macam besar
Yang mana ya doktor? Ni. Apa ni? Berapa ni? 558. 558. Sure ni 558. Besar ni Okey, okeylah. Okeylah, kita assume tu betul lah. Alright. You nak buat support B. Okey, support sekarang dekat support. Sekarang kita ada dua support support B and support C. So kalau kita lihat support B dengan support C ni berbeza momennya hampir 2 kali ganda. Bolehlah berkatakan 2 kali ganda bermakna kita kena buat different design lah. Kalau kat sini 100, sini 98, you boleh katalah ambil maksimum satu, ambil maksimum. Kalau ni hampir sama, ambil satu je lah. Yeah. So sekarang ni macam berbeza. So betul lah Fatimah dia buat support B dulu 165. Okay. Okay, bila buat 165, okay, bila kita nak buat design kita kena ingat balik ingat balik kita punya konsep buat design apa. Compression kan kita design sebab apa kita design? Sebab konkrit very weak in tension. Jadi kita kira compression dapat luas pada compression, baru kita dapat value yang perlu untuk tension, betul tak? So bila kita buat design, kita selalu kena fikir tempat tu mana compression. Contohnya di support walaupun dia walaupun dia contohnya di sini, walaupun dia T walaupun dia T saya guna ni senang nak lukis saya lukis mana ni. Okey. Kat sini T juga kan. Ni T dekat tengah ni. Dekat support pun T juga, sama juga kan. Okey. Tetapi kita kena imagine sebelum kita design. Sebab tu saya selalu suka kata kat student kena imagine bila load macam ni dia akan beam you akan melendut macam ni Okey, yang gini akan melendut macam ni. Sorry, melendut ni balik. Okey. Jadi bahagian yang support kan, yang compress yang mana? Yang mana Fatimah kat support ni? Support B. Support B ni mana yang compress? Kat atas ke kat bawah? Bahagian atas kot. Ha? Atas kot. Boleh jangan kot. Mesti sure. Bawah Fatimah yang compress kan, kita tekan kan support ni menekan bahagian bawah beam, betul tak? Okay. Jadi dekat sini compression kat bawah. Compression at bottom. Compression ni dekat bottom. Boleh alih pula. Jadi dekat support ni compression kena ingat mesti dekat bawah. Ni. Ni dia. Dia support ni. Macam tu. Sama jugalah dekat ini, dekat sini juga sama. Dekat C. Tapi yang kita belajar sebelum ni, compression berlaku di atas, betul tak? Sebab apa? Sebab dia berada di span. Dekat span memang compression berlaku di atas. Compression berlaku di atas dekat span ni. Ni dia compression ni. Dekat span dekat tengah rentang. Compression kat sini. Compression at top. Ni compression at the top. Berlaku di mana? Berlaku di sini. Di span. Jadi kena ingat itulah. Okey, sebelum kita buat design kita kena ingat di support mesti compression berlaku di bawah, di bawah. Dan di span dia berlaku di atas. Oleh itu untuk dekat support kan, compression berlaku di bawah kan, berlaku di bawah. Jadi B yang kita nak pakai adalah
B kat bawah ni ya, dipanggil BW sini. B yang bahagian kompres ni. Jadi kalau nak gunakan design equation kan, ada B kan. Jadi B-nya di bahagian bawah. Oh, Begitu. Kalau di span ni, B yang kita pakai, B di atas sebab compression berlaku di atas. Faham ya? Jadi, okey. Okey, dah faham kan itu kan? faham Doktor, faham. Tapi dekat support ni, tak boleh gunakan T sebab di sini bentuk dia segi empat ni, bukannya flange. Kalau dekat sini gunakan flange. Jadi kalau dekat support ni walaupun dia T tapi kompres kat bawah dia guna BW. Jadi kita gunakan formula rectangular formula will be used kat sini ni. Okey, jadi yang ini kita gunakan rectangular. Okey. Yang kat sini baru gunakan yang tu MF tadi, kena kira MF dan sebagainya. Okey, faham Alright. Okey, berbaliklah kepada solution tadi. Sorry. Balik kepada solution tadi ya. Sini. Bermaksudnya sekarang Fatimah tak payahlah kira MF ni. Jangan kira MF. Okey, tak payah kira MF. Maksudnya di support tak perlu kira MF. Ya, tak payah kira MF. So MF tak payah kira. Kenapa dia kena convert pula Tak apa sekejap Jadi MF tak perlu buat sini. Sini tak perlu MF Tak perlu kira MF. Terus saja kira K. Terus kira K ni aja. Ini tak payah ni. Ya. Step ni omit. Ambil yang ini sahaja. Jadi untuk kira K tu kan Doktor, itu saya akan pakai B-Web tu lah. Satu lagi B ni guna B-Web. Ini B-Web ni. Ini gunakan B. Berapa B-Webnya berapa tadi? B-Web dia 250. 250 lah sini. Yang ni kena guna 250. Kena guna 250. Itu 250. Ya. Yang lain apa lagi? Apa yang berbeza lagi? Yang ini, Fatimah, yang ini. Z sini mesti kurang daripada 0.95D. Okay, kena check ya. If dia greater than 0.95D, guna 0.95D. Kalau dia besar kan, dia mesti kurang di sini ni. Barulah terus kira kat sini lah. Okay, Fatimah faham? Doktor, kenapa kita pakai 0.95 Dia untuk mengelakkan macam under reinforce punya tu kan. Macam tu. Okey. Baik. Maksud kalau greater kita akan pakai 0.95 lah. Ya, kalau greater gunakan 0.95. Baik, terima kasih. Okay, sama. Okey, support C pun sama juga Fatimah, tak perlu kira MF. Ya. So B-nya di sini adalah B250 250. Ya. Ini tak perlu kira MF. Terus saja pergi kepada K. Sebab ini kompres di bawah, dia jadi macam
rectangular beam. Okay, ini pun sama juga, must be less than 0.95D. Ya, check dulu yang ini ya. Okay, okay, dia kena check. Mana yang dekat span tak ada, Fatimah? Belum buat? Saya tengah buat. Nanti saya WhatsApp. Okay. Okey, yang lain ada nak tanya? Yang lain banyak belajar ni ya daripada Fatimah punya solution ni. Yang ni kena, apa orang kata, kena settlekan dulu design ni. Kalau tak nanti tak faham, tak boleh nak proceed. Besok kita akan proceed shear design. Kalau ini tak boleh buat, susah jugalah. Mesti boleh buat yang ni. Mesti faham. Tu sebablah hari ni kita sampai ke nanti sampai ke malam ke kena buat ni. Tak semestinya kita online maknanya kena settlekan semua. Kalau apa, nanti kita berhenti dalam pukul 7, pukul 8, siapa yang perlukan lagi, saya akan buka lagi kena discuss. Okey, ada lagi yang hantar? Betul, nanti assignment ni nak kena upload dalam e-learning Ya, betul. Yang dah siap betul. Yang dah siap, kena buat betul lah. Ya. Kita betulkan mana silap. Ya. 14 minggu depan 14. Ya. Siapa ni? Azam ke? Bukan. Apa yang tadi yang saya? Hafiz. Okey, Hafiz. Yang silap banyak. Saya nak share screen. Share screen. Okey, ada siapa lagi nak share?
Okey, tak ada orang lain lagi nak share? Okey, kalau tak ada, saya pergi kepada new topic You kena continue lah malam ni Continue semua ni walaupun dia punya tarikh hantar dia 14 tapi you kena cepat siapkanlah sebab banyak lagi kita nak belajar ni sebab masa kita berjumpa pun kurang tapi kalau saya bagi lecture je, saya tak tengok you buat nanti you tak faham saya bagi test satu nanti tak boleh nak buat. So apa yang saya buat biasanya ialah saya bagi soalan and then you buat and then kita share. Macam tu Jadi saya tahu mana yang salah, mana yang betul Kalau tidak nanti kalau you buat salah, you terus letak dekat e-learning and then masa final you buat benda yang salah lagi Jadi yang itu nanti you susah you nanti you tak dapat markah yang baik. Saya pun susah juga So kalau boleh you buat and then kita share Baiki dulu dah betul baru letak e-learning Kita simpan dekat e-learning you hantar kat e-learning tu biarlah yang dah betul Okey dengar semua Dengar. Okey. Dengar betul dengar. Okey. So malam ni kena buatlah saya nak buat lecture lah kalau macam tu besok pagi kita jumpa orang you all semua dah buat solution malam ni kita boleh bincangkan So sekarang kita pergi kepada the next one iaitu sekejap saya pergi tengok. Design for link Okey. Kita dah bincangkan design for flexure iaitu design untuk to avoid ultimate limit state So yang kedua yang memenuhi kriteria ultimate limit state ialah link Link ni adalah design untuk shear kan, you lukis tadi nampak shear kan, shear value of the shear force Jadi shear force tadi pun kita kena resist menggunakan shear link. Kalau moment kita gunakan flexural steel, tapi untuk shear kita ada namakan shear link Okey. Shear link ni ada dua satu transverse dan satu yang vertical. Okey. So apa yang you lihat sekarang ni ialah vertical shear link yang atas yang berpusing ni sebab tu dalam design walaupun design kita adalah design tension aja, perlukan tension tapi kita kena letakkan juga hanger kalau tak hanger compression steel Jadi ini sekarang kita nak belajar yang ni Yang ni semua kita dah belajar compression dengan flexural. Tapi yang ni sekarang ni kita nak belajar ini dinamakan vertical shear link ataupun stirrup So current codes recommended lah vertical. Dia memang recommend yang vertical. Kalau dulu code ada gunakan yang saya ingat tu kan. Tapi untuk Eurocode dia suggest yang vertical. Jadi vertical ni pun ada yang kita perlu design satu lagi dipanggil minimum link minimum link macam jugalah flexural Yang ini kita design tapi kalau yang ini kalau untuk singly reinforced kita letakkan juga tapi ia adalah hanger. Jadi link sama juga. Link ni ada yang perlu design dan ada yang just kita provide aja, kita kira gunakan minimum.
Okay, yang ni saya rasa you all dah pandai lah inilah beam, ini dah link dia ya. Kalau kita tengok beam ni kan, link dia semakin jauh daripada support semakin jarak lah sebenarnya Sebab kenapa? Sebab shear force maksimum berlaku di support Ya, walaupun bebannya kat hujung bebannya kat hujung macam tak logik kan. Beban di hujung patut kat hujung banyak kan. Tapi sebenarnya bila kita letak beban kat hujung, momen berlaku paling besar di support. Begitu juga shear. Jadi dekat kawasan sini lah yang lebih rapat kadang-kadang sampai 2 sini. Ke arah hujung ni lebih kurang semakin kurang kalau kita tengok ni link space closer near to the support kat sini. Pakai hujung makin kurang. Untuk kolom pun ada juga link Okey, jadi link ni yang kita akan design. Okey, jadi kalau cantilever macam ni lah macam tadi kan point load tadi sebenarnya maybe tiang tiang tu represent the point load So macam inilah. Nampak di sini ni Okey, ini ada lagi nampak di sini ni. Ini span ke sana di tengah-tengah dia agak jarang walaupun ini tak nampak dia punya ni gambarannya dia akan rapat sebenarnya dekat support okey untuk kita design shear links kita kena belajar dululah mode of failure kita dah belajar kan mode of failure of flexural kan ada over reinforced, under reinforced dan sebagainya. Cracknya berlaku di mana? Crack berlaku di bahagian tension. Tapi shear ni, contohnya beam ni, kita ada 2 point load di sini. Kita buat beam dekat lab, simply spotted beam. Kita letakkan link dekat bawah sini. Dia bila kita load at ultimate limit state, crack dekat bawah sini. Shear di sini diagonal. Inilah mode dia. Diagonal crack ini mewakili shear failure. Jadi kalau rumah kita kan, kalau beam tu fail dari shear, kita akan nampak lah di sini macam ni, tapi jarang macam ni Okey, ini di makmal lah. Kadang-kadang boleh dilihat di the wall wall crack dia diagonal lah. Jadi kena tengok beam, maybe beam yang problem Okey. Okey, untuk kita design ni seperti juga flexural kita kena derive derive. Tapi derive untuk shear ni agak susah sikit sebab kita gunakan prinsip strut inclination dulu gunakan kaedah lain bila isi ni dia gunakan truss gunakan kaedah truss ke kuda bumbung macam mana you nak kira tu so dia macam itulah maksudnya bila kita apply the load kita anggap link dia macam ke kuda link dia macam ke kuda dan yang melintang ni merupakan konkrit konkrit tu sendiri dia ada shear force jadi dia diwakili oleh yang ini kalau saya tunjuk mana. Okey, yang ini kita mewakili ke kuda. Yang ini steel kita. Link yang akan kita provide Okey, ini tunjukkan steel dan yang sengit ni adalah konkrit punya shear force Konkrit tu ada shear force sendiri Dia akan halang diri dia sendiri ada. And then kita tambah dengan link dan juga yang ini yang bawah ni dia akan equilibrium dia mesti keseimbangan ini horizontal ni vertical ini yang menyengit macam ni mesti mesti orang kata in equilibrium yang bawah ni disebabkan oleh force sini ni shear force yang sini ni diberi oleh flexural steel yang kita design tadi Disebabkan oleh momen yang kita akan bawa ke hujung, ini dia bertindak membantu shear yang di support
Okey, jadi shear dekat sini yang kita akan belajar ni, you all akan belajar ni, shear ni disebabkan oleh konkrit ya, dipanggil concrete strut dia ni. Ni ya. Satu lagi shear dibantu oleh yang konkrit sini, gagalnya dibantu oleh link ini, dan bawah ini disebabkan oleh, dia akan membantu juga supaya tak gagal konkrit ni. Ini disebabkan oleh flexural steel yang kita dah design tapi dibawa ke hujung. So ada tiga elemen di situ untuk design konkrit, design shear. Macam ni kalau you boleh tengok di sini ya. Saya erase dulu. Okey. Okey, ni vertical shearing saya kata tadi kan, vertical shearing, ini konkrit sendiri ya. Dan konkrit ni dipanggil concrete strut. Concrete strut ni kalau dalam isi boleh berlaku pada range ini sahaja. Tak boleh lebih daripada tu, iaitu 22 hingga 45. Saya ingat je. Failure of concrete tadi, failure of shear failure tadi ya. Shear failure yang kita tunjuk tadi actually ni ya, ini diagonal failure sini ni. Dia ada sudut ya, sorry ada sudut. Dia ada angle Ni ada angle ni. Angle dia ni mesti macam tu, angle ni lah yang berlakunya diagonal crack ya. So untuk menghalang diagonal crack ni berlaku, kita perlukan vertical link ya. Okey, untuk menghalang tu kita gunakan vertical link. Mana tadi? Mana saya punya cursor hilang pula. Okey. Hilang pula Okey, kita patah balik kepada ni. Ini Therefore, crack tadi dibenarkan dada crack tu berlaku pada 22 hingga 45 sahaja isi ni isi yang bagi limit So konkrit yang crack tadi tu sebenarnya dalam compression compress jadi ini tegang, compress, tension dan tension untuk mengimbangi daya yang ini Dia punya prinsip itu Okay, and then di antara steel ni Z cot theta. So kita boleh lihat di sini bentuk macam ni. Ni dia. Ni dia. Ya, ini reaction. Ini tension diberi oleh flexural steel yang kita bawa ke hujung. Ini disebabkan oleh link yang kita provide, dan ini disebabkan oleh konkrit. Ini yang dipanggil strut inclination method Daripada sini pula dikeluarkan formula untuk mendapatkan steel di sini. Vertical link ini Kita nak cari vertical link ni Alright. Okey. Ini dia besar sini saya tunjuk di sini. Concrete strut ni tadi, concrete strut tadi yang crack tadi tu dengan theta dia tak lebih daripada 0 hingga 22 hingga 45 degrees tu. Inilah dia formula dia dipanggil concrete strut in compression, maksimumnya ni dia 0.36. Ini didapati daripada ujian makmal So kita hanya perlu faham kat sini lah. BRD max is equal 0.36 FCK BW Ingat BW di mana? Compression berlaku di bawah dekat support sekarang ni bila kita buat design design shear maksimumnya di support jadi kat situ compression yang berlaku adalah di BW sebab tu di sini BW D 1 minus FCK divided 250 cot theta. Theta tadi yang kita dah belajar tadi kan, range 22 hingga 45 degrees cot jadi ingatlah dulu SPM kan, admit theta ni
value dia 22 degrees. Cot theta, cot apa? 1 per tangent kan? So ia akan dapat 2.5. Ingat aja lah ini value cot theta di sini kalau 22 2.5, kalau 45 1 ya. Okey. Link ni pula, vertical link ni shear yang kita nak design ni ya, inilah dia punya formula. 0.78 FYK ASWD cot theta bagi S Okey, jangan risau S ni adalah spacing spacing between the link theta ni tadilah. ESW ni adalah area of link area of link. Okey, so ada dua yang kita perlu ingat VRD max, ini formula je. Dan V disebabkan oleh link, ini dia. 0.78 FYK AS di cot theta. ASW ni kita akan tengok apa dia. Okey. Okey, tadi VRD max, VRD max, VRD max mana tadi Kita tutup dulu. Okey, kita ada VRD max ni kan. Ni, dan ini daripada konkrit, ini daripada steel. Okey. Kita samakan Kita samakan VRD max ni dengan steel. Strength dia sendiri samakan dengan steel. Kita tak ambil ni kita tak ambil yang bawah sini. Kita omit yang sini. Kita terus samakan yang sengit ni di utuh konkrit punya shear samakan dengan steel di sini ya. Okey, so kita akan dapat yang baru di sini formula yang baru ini. FCD darab BW Z cos theta sin theta ya. Okey, kita ringkaskan formula dia ya. Kita introducekan berbagai-bagai coefficient dekat sini ya. Contohnya dekat sini stress in state of stress in compression alpha CW ya. V1 ni adalah strength reduction ya. Akhirnya kita dapat yang bawah ni, yang penting yang bawah ni nombor 2 ni. Ya, tapi belum dapat lagi Last kali, ni dia yang perlu kita faham. Tadilah perjalanan macam mana nak dapatkan shear maksimum dalam konkrit. Ya, ini dia. Daripada yang tadi ya, kita equatekan steel dengan konkrit, and then kita masukkan the reduction of strength. Akhirnya yang ini aja kita perlu tahu equation 3 ni. Then VRDS tadi ya, VRDS ini dia F ni strength of steel. Ingat dulu 0.87 darab dengan ESW. ESW dia adalah area of link ya. Okey. Dan kita nak dapatkan distance dia, tadi kita dapat VRDS. VRDS sama dengan ini darabkan dengan stress, darabkan area, darabkan dengan Z cot theta dibagi dengan S. Sebab kita nak dapatkan link di sini dia punya distance di sini ni So akhirnya kita akan dapat VED VED ni. VED sama dengan VRDS. Okey. Jadi kita rearrange daripada formula ni kita akan dapat ASW. Jadi equation 6 inilah yang kita akan gunakan. Jadi ada dua equation yang sangat penting iaitu VRD max dengan ASW over S ni. Okey, ASW ni adalah area dua link ni Link ni dia berpusing ya. Jadi dia berpusing ni ada dua diameter di sini satu diameter, dua diameter. Ya, jadi ASW ni adalah area cross section bagi dua luas cross section of the steel ni. So dua di darab area each of them jadi dua lah di sini. So ASW ni kita biasanya tetap
Okey, ini yang minimum Tadi kita design untuk yang near to the support dan sekarang gini kita ada yang minimum. AS shear minimum link yang minimum, sorry. Jadi distance untuk link ni pula mesti tidak melebihi 0.75D ya, should not exceed 0.75D. Ya, jadi keseluruhannya kalau untuk beam simply spotted di sini ya. Okey, kita akan provide yang dekat maksimum link dekat maksimum shear force Okey, kita lukislah shear force di sini ya. Shear force, kita boleh gambarkan shear force. Shear force akan berlaku maksimum di support ya. Berlaku maksimum di support dan di support sini ya. Macam tu. Okay, so kita design di support ya, sampai pada satu tahap di sini kita panggil vertical shear link. Yang kat tengah-tengah ni minimum ya. Jadi ini formulanya lain-lain ya. Vertical shear link tadi kita gunakan formula vertical shear link kita akan gunakan formula 6 formula 6 ni. Yang minimum kita pakai formula 7. Jadi ada dua 6 7. 6 dengan 7 ya. Sini formula 6, sini formula 7. Okey. Kita tengok cara-cara dia macam mana nak kita design Ni dalam prosedur dah diberi jadi tak perlulah nak hafal Cuma you kena faham derivationnya menggunakan tadi strut So nak design mudah saja, dapatkan support, shear at the support ya. Kemudian kita kira pula VRD max Yang ini daripada analisis, yang ini daripada kiraan sini. Ini adalah kekuatan shear dalam konkrit yang diagonal tadi Sebab tu dia ada had 22 degrees dengan 45 degrees. Jadi kita kena kira kalau 22 degrees berapa VRD max? The minimum kan. Maksimum ni 45. Jadi kalau 45 degrees berapa VRD max? Jadi kita kena kira dua kali di sini VRD max ni. Kemudian barulah kita proceed kepada design seterusnya design kepada ni ada step dia Jika kita punya analisis besar daripada BRD max cot theta, maknanya kita kena redesign section Kalau kurang jadi design ikut step ini. Just ikut step aja kat sini ni ada diberikan. Kalau in between pula inilah dia step dia. Kalau ni yang minimum. Okey. Okey, ni dia punya step design Alright. Kita tengok contoh Okey, ini ada satu contoh Contoh sekiranya kita ini mudah sangat dia punya shear force di sini maksimumnya di support tapi kadang-kadang shearnya lain sini besar sini kecil. Jadi you kena buat dua. Kat sini simple kita nak buat contoh aja jadi kanan kiri sama dengan VWL/2 dapat 218.3. Jadi ini dipanggil VED ini. Kalau ikut prosedur ini adalah dipanggil VED di sini kan start start mula ni VED dia kata kira VED. VED tu daripada inilah daripada calculation di sini VED. Okey. Kemudian okey VED-nya 218.3. Kira dia kata concrete strut capacity Step kedua. Step kedua dekat sini kira yang ini VRD max ikut formula ni di antara 22 hingga 45 degrees Kita pun kena kiralah masukkan dalam equation equation di sini ni. Masukkan satu-satu guna calculator. Kalau theta 22 degrees ni cot theta-nya 2.5, masukkan kat sini cot theta 2.5 So berapa?
dapat 344. Kalau 45 degrees, masukkan 1 di sini, dapat 495. Ya. So, kita tahu shear maksimum dalam konkrit adalah di antara yang dibenarkan dalam isi 344 hingga 495. Yang minimum 344, yang maksimum 495. Oleh itu kita comparekan. Ya, dalam stepnya di sini, dia suruh compare. Okay, compare. Ya, compare VED. Kat sini kalau VED kurang daripada yang minimum, kita pergi ke step sini. Kalau besar, pergi sini. Kalau tak suka tengok ini, kita tengok yang sini pula. Ni dia. Dah kira di sini ya. If VED kurang daripada yang cot theta 2.5, so gunakan formula ni. Ya. Gunakan formula ASW dibagi S, VED bagi dengan 0.78 di sini ya. Okey. Okey, kita kira kat sini VED kita kurang daripada yang 344, yang 22 ni minimum ni. Jadi kita assume theta kita sama dengan 22 degrees. Sebab apa? Sebab VED kurang daripada minimum VRD max. VRD max minimum adalah ketika theta 2.5 atau cot theta 2.5 ni sama dengan 22 degrees. Jadi theta kita assume sebagai 22 degrees ya. Then proceed kepada yang dia punya solution lah ya. Kita kena design apa di sini. Shear link kita gunakan formula ni ada di dalam tadi ada di dalam prosedur tadi. Okey. Jadi kita guna formula yang ini ya. Guna formula ini. ASW bagi S, VED bagi dengan yang ini. Theta-nya adalah, ingat theta-nya berapa? 22 degrees ataupun 2.5 ya. Sebab tu dekat sini solution di sini. Okey. Ditukar jadi didarab dengan cot theta 2.5. 2.48 ni 2.5 lah ni ya. Okey, so dapat 1.085 ya. Dan dapat ini ASW over S ni. Ya, kita kira dulu ratio yang ini, kita dapat 1.085. Okey, sekarang untuk design shear, kita tak design dia punya area, kita tak design ASW. Kita cuma design dia punya spacing. Jadi untuk itu kita assume lah ASW ni, you boleh pilih ya, sama ada R10, R6 ya. RD, diameter of steel link ni diameternya biasanya adalah link diameter range-nya 6, 8, 10 dan 12 milimeter. Okey. So terpulang pada you nak pilih mana, 6 ke, 8 ke, 10 ke, 12 ya. Ya, okey. So minimum link tadi adalah 2 sekali pusingan ni kan, satu sekali pusing ni ya. Dia membalut di sini membalut flexural steel ya. So ada 1, 2 leg ni maksudnya apa? 2 leg ni maknanya 1 kaki, 2 kaki ya. Kalau 2 kaki areanya adalah 2 kali 1 diameter ni lah. So tengok aja dekat apa ni, table of steel tu R10 ya, 1 R10 berapa? 60 lebih 70 lebih. So kalau 2 jadi 157 mm square ya. So sekarang kita dapat nilai S S di sini. S spacing ni between between steel ni sini ke sini ni adalah 145 ya. Jadi apa yang kita dapat ni kita kena compare dengan maximum allowable spacing maximum ni 0.75. So kita dapat 313. Therefore kan yang spacing di sini kurang daripada 313. Okeylah sebab ini maksimum tak boleh lebih daripada ini. Therefore masa kita nak pilih 145 ni kita dapat kiraan. Jadi bila kita provide kita kena ambil yang kecil daripada 145. Dan kecil tu pula
kalau 140 susah nak susun di site kan. Kontraktor nak measure susah. Ya, jadi kita ambil yang bawah sikit lah 125, senang sikit kan ni. Ya, 125 di sini ya. Jadi yang ini kita ambil yang ini kecil sedikit. 125 ni senang nak susun di site kan, 25 mm kan 1 inci kan, betul tak? Kita ni guna meter tapi orang di site kadang masih berfikiran secara itulah kaki inci Okey, mana tadi? Okey, ini adalah shear link. Ingat satu beam dia ada 2 link kan? Shear link yang dekat dengan support dan di tengah-tengah tu minimum link. Minimum link ni kita gunakan equation ni ni dia. Okey, so kita akan dapat sama seperti yang atas, kita cuma kira ratio aja. So kita dapat 0.438 Jadi kita design menggunakan yang sama, diameter yang sama Gunakan yang sama di sini kita akan dapat 359 S dia. Tapi S tak boleh lebih daripada 0.75. So sekarang S kita besar daripada 0.75, apa kita perlu buat ialah kita ambil yang inilah based on yang 0.75, kita provide 300 di sini So yang ini kita provide di sini. 300 tu adalah based on 313 untuk senang kita susun di site Okey, okey. Sekarang ni kita nak kira Saya padamkan ni. Okey. Sekarang kita cari Vmin. Sebab apa kita nak buat ni step ni sebab apa kita nak buat step ni Sebabnya ialah macam ni. Sebab kita nak susun kan. Sekarang kita dah design kat hujung ni. Hujung sini kan kita design dah dapat. Tapi kita dah dapat juga yang tengah. Tapi kita tak tahu kat mana nak berhenti kan, betul tak? Tadi kita dah design yang ini, kita design yang ini, dan kita dah design yang sini. Ini adalah vertical link. Ini vertical link, yang ini nominal link. Tapi kita tahu nak start kat mana. Kontraktor nanti tak tahu kat mana nak start. Jadi kita nak bagi tahu kontraktor start kat sini. Jadi kita kena cari jarak sinilah. Jarak yang ini ni lah yang kita perlu dapatkan Vn. Jarak yang sini ni. Yang ini ni. Ini yang kita kena kira Vn. Vn tadi kita kena kira. Berapa Vn? Nak guna formula apa ni? Kena ada formula kan? Nak guna Vn ni. Okey. Okey. Dah dapat shear value shear kat sini ni. Barulah kita kira boleh dapat 2000 ni. Okey. Okey, kita pun patah balik Patah balik ke step yang ini Okey, mana tadi? Okey, Vn tadi saya cakap tadi Vmin. Okey, Vn ataupun Vmin inilah dia formulanya. Ni formula mana ni Ini adalah formula untuk vertical shear vertical shear yang kat hujung sini berapa value dia. Masukkanlah balik 157 apa yang kita pakai tadi darat dengan 300. Spacing dia adalah 300 300 ni yang mana satu ni Yang start dekat sini ni apa? Gunakan yang minimum link sini ni. 300 ni spacing ni minimum link darab ni cot theta. Theta ni adalah yang 22 degrees 22 degrees. So kita akan dapat 105 dah dapat ni barulah kita boleh kira X tadi yang 2000 tadi So kita gunakan similar triangle pun boleh, nak gunakan formula sini pun boleh. Guna similar triangle lagi senang Tinggi sini 105 kan bagi dengan jarak sini. Jarak sini pun boleh kira kan. So you akan dapat nilai X. Tapi equation ni adalah 218 tolak dengan ni adalah load UDL load.
bagi ni UDL load, yang ni 105 ni adalah di sini. So you akan dapat 1.94. Tapi kalau ada point load, you tak boleh pakai formula ni. Jadi saya nasihatkan kita gunakan aja similar triangle. Kita kan dah boleh tahu kat sini berapa jarak kat tengah-tengah. So X ni kita boleh kira. So bila kita dah dapat, okay, kita kena kira additional tensile force. Ini apa pula ni? Okey, tadi kan saya ada cerita awal-awal tadi awal-awal tadi bahawa bila kita buat design ni, kita buat design tadi, kita kira ini VRD max kan. Kemudian kita dapat yang ini. Vertical link ni kita kena kira kan, gunakan ASW tadi. Yang ini ni yang bawah ni. Yang bawah ni yang kita perlu kira. Inilah dia delta FTD. Ini delta FTD. Okey, macam mana nak kira delta FTD? Ini dia formula dia. Delta FTD sama dengan 0.5 VED cot theta. Theta ni adalah theta yang 22 degrees tadi sebab di hujung sebab apa? Beam kita ni tadi titanya 2.5 kan. So kita gunakan 2.5 lah. So kita akan dapat force dia ni. Force dia ni kita akan tukarkan menjadi ni sini ni ini bukan ni apa ni, ini moment moment yang kita dapat bagi dengan Z tadi dapat ni. Ini adalah moment di rentang bagi, so 270 ni mestilah kurang daripada force di tengah rentang. Ini force di tengah rentang of course lah kan, di support force dia kurang berbanding dengan di rentang because kat support ni still dia makin kurang okey. Kalau tak faham macam ni nak cerita okey, ni moment. Okay. So moment dekat span ni, moment dekat span ni dia punya value force dia ni dia ni yang dikira ni. Moment maksimum kat sini dibagi dengan Z Z tadi kan Z masa design Z 0.95D tu kita dapat 1196 Yang ini 270 ni adalah value dekat sini, dekat hujung sini ni. Bukan dekat support dekat hujung sini ni. So kita akan dapat 270 ni. Ini okey. 270 mesti berada di sini sorry. 270 yang terkira tu berlaku di dekat-dekat dengan support. Disebabkan oleh steel Okay, and then kita kena kira lah sebab ni force kan, kita kena tukar dalam bentuk, ini kena tukar dalam bentuk bilangan of steel ini di sini ni. Tukar dalam bilangan steel, the number of steel. Number of steel at support Okay. So ini formula nak dapat bilangan kena cari AS dululah. AS sama dengan delta FTD dibagi dengan strength of the strength of the steel ni 0.87 FIK. So dapat 621. Bila kita tahu 270 ni area dia adalah 621. So kena tengoklah dekat jadual kita dapat 2H25. Maksudnya
dekat support sini, ya, dekat support sini. Kita perlukan 2H25 ya. Kita perlukan 2H25 di sini ni. Ni 2H25. 2H25. Yang kita dah kira ni kita letak kat sini ya. Dekat span ni, dekat span tadi ditentukan ketika design flexural moment 49 macam kita dah buat tadi lah. Okay. So yang dua kat hujung ni hasil daripada delta FTD ni ya adalah untuk resist the shear resist the shear, membantu menolong resist shear at the support dan yang ni 2H25 ni adalah minimum you boleh lebih, you boleh letak 3, boleh letak 4 tapi tak boleh letak kurang daripada 621 ni. Katakan you nak letak 2H16 di mana area je kurang pada ni, so tak boleh, nanti beam akan fail dari segi shear ya. So kita kena ambil besar daripadanya ya. Okey. Bila you dah faham buat tu ya, barulah kita lukis di sini ya. Barulah kita lukis ya, kita tahu jarak tadi 2000 dapat tengah di sini ya. Masukkan ini, start daripada sini, center support sini, katalah center support di sini ya. 2R10 125 yang sebelah kanan ni pun sama juga, di tengah ni R10 300 ya. Dan kalau you tengok bila kita buat design ya, design dekat support, design menggunakan flexural steel, kita dapat 6H20. 6H20 ni kalau kita nak panjangkan semua nanti condense kat ujung ni ya. Jadi lebih baiklah kita jangan panjangkan semua, tetapi untuk menepati tadi shear kita hanya perlu 2 kan. Jadi kita pun bawa, sebab dia 3 kan, 1, 2, 3 atas, 1, 2, 3 bawah. Jadi kita bawa je lah 3 ni sampai ke hujung ya, dan dia lebih besar daripada 2H ya, yang ini. So maknanya okey lah dari segi shear yang ini ya. Yang ini besar daripada 2H25. So okey lah. Ya, tadi delta FTD kita perlukan 25. Kalau you nak, kalau kontraktor nak potong pun tak apa, tinggalkan 2 sampai ke hujung ya, dia masih selamat lagi. Tapi tak bolehlah gantikan saiz lain ya. Jadi yang ni betul lah, boleh lah ni ya. Tadi 25 sorry. Ini saiznya 20 jadi kena check ya. Tadi kita kira 25 kalau 20 jadi 3 lah, betul tak ya? So betul lah di sini 3 ni. Jadi area dia mesti lebih kurang sama ataupun besar sikit di sini ya. Area dia mesti equivalent lah 3H20 dengan 2H25. Okay. So inilah dia design for shear Okay, ada soalan? Senyap je ya. Faham ke? Nanti buat soalan tahu faham dah. Nota ni saya belum upload lagi ya, kejap lagi saya upload. Betul tak Yang tak saya ada. belum upload. Okay. Okay. Saya rasa kita berhenti sampai sini lah apa ni, ingat tak dia punya apa ni exercise dia, tengok apa ni assignment awak yang pertama kan, assignment yang nombor 1 tu, assignment 1 yang nombor 2. Okay, cuba buat ni shear design of sekejap ya, nanti you all see. Okay, saya kena tunjuk lah mana satu space pinning.
assignment folder. Mana space punya? Assignment 2, assignment 1 mana? Tadi ada buka. Hilang pula. Space. Ni dia. Okey, untuk latihan untuk latihan yang ni, cuba you tengok assignment 1 hari tu you kan dah buat dia punya shear force, betul tak? Yang you dah hantar tu. Okey, buat nombor C ni buat shear design yang ni. Boleh? Boleh. Boleh. Sebab dah ada kan. Cuba buat yang ni. Saya harap you cuba besok pagi kita bincang Sebab kalau tak faham yang ini nanti nak buat yang T tak boleh. Kena belajar yang ni dulu. Baru kita pergi kepada yang T. T dah ada complicated sikit tapi kalau you dah faham ni tak ada masalah. Okay. So ada dua kerja Yang exercise tadi dan juga yang ini shear. Tapi malam ni tak ada kelas kan? Boleh buat sepatutnya kelas kita 10 malam. Jadi you kena buat buat dia punya ni lah latihan Kalau bagi lecture je latihan tak buat nanti tak boleh jawab Jadi saya terpaksa menunggu you faham lah. Oh ni apa ni? Hafiz mata bengkak kenapa? Kenapa pula tu Banyak design BIM. Alah, banyak ke? Betul. Yang doktor kata ada dua kerja tu. Yang kerja yang first tu saya tahu yang kena shear tu. Yang T tu. Satu lagi tu apa? Satu lagi yang tadi? Yang T-beam tadi? T-beam tu. Yang tu kena buat balik betul. Kena buat. Boleh Boleh. boleh. Boleh kan? Minggu ni cuma ni kan belajar design aja kan? Ya, betul. So buatlah sampai tengok TV boleh buat Doktor, esok kelas pukul berapa tu? Esok start pukul apa saya tak ingat lah. Start pukul apa? Tengok jadual lah. 9 kot. 9 8 Saya buka jadual. Jadual dia mana? Jadual tu macam luas sangat tu. 8.30 jadual dia cepatnya. Luas sangat. Pukul 9 lah Baik pukul 9. Pukul 9 lah. Tapi you all kat rumah kan esok cuti? Saya kerja tu. Oh ya ke? Kenapa pula kerja? Kenal kerja. Oh ya. Bos. Dekat sana bukan PKPB ke? Bukan WFH ke? Tak kenal pun. Ya, Dekat bahagian SP tak kenal. Okey, saya kat sini WFH. Okeylah, kita jumpa besok pukul 9. Saya harap semua cuba at least ada yang share jadi orang lain boleh belajar. Untuk hari ni punya T tu saya nak ada at least dua orang lah presentkan dia punya ni. Bukan present lah, hantar kat saya. So kita akan tengok lah sebab kita buat design T ni dia ada sedikit ni lah. Kalau kita silap assumption salah kita punya design And then kena cuba yang hari ni, petang ni Jadi saya akan upload seberapa segera record punya ni version ni.
Okay, ada Betul. soalan? Kalau tak ada soalan, kita end up the meeting. Terima kasih doktor. Okay, jumpa besok ya. Baik, jumpa besok tu. Selamat cuba Baik. Assalamualaikum. Doktor. Okay, Terima kasih doktor. sama. Thank you doktor. Okay.